Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, untuk hari ini kita sambung pelajaran iaitu berkenaan pelajaran fiqh untuk tahun 4. Okey, kita masih lagi dalam pelajaran solat-solat sunat. Kita dah pun belajar tentang solat sunat rawatib dan solat sunat duha. Betul ya? Itu kita dah belajar sama-sama dalam kelas. Okay, untuk PDPR online ni, untuk kita belajar secara atas online ni, hari ini kita sambung pelajaran kita berkenaan dengan tajuk solat sunat hajat. Okey, kita terus tengok. Kalau nak tengok dalam buku teks dalam muka surat 22. Okey. Tengok dulu ya. Okey, solat sunat hajat. Apa solat sunat hajat tu? Okey, solat sunat hajat ialah solat yang dilakukan kerana memohon agar dimudahkan sesuatu hajat. Faham ya? Maksudnya solat sunat hajat ni dilakukan untuk kamu memohon apa-apa sahaja hajat yang kamu nak, apa-apa sahaja yang kamu nak, kamu ingin daripada Allah. Kamu ingin apa? Contohlah kamu macam biasanya kita biasanya kalau contoh macam nak periksa kan, kita buat solat sunat hajat, mudah-mudahan hati kita terang, macam tu. Solat sunat hajat contoh kita nak benda tu, kita mohon pada Allah, apa-apa sahaja hajat yang kamu nak, bolehlah buat solat sunat hajat. Macam mana solat sunat hajat tu? Solat sunat hajat dilakukan 2 rakaat dengan 1 salam. Macam solat-solat sunat yang lain lah. Solat sunat yang biasalah kita buat solat sunat kan, 2 rakaat kan. Jadi macam biasalah 2 rakaat, 1 salam. Okey. Rakaat pertama, pada rakaat pertama selepas membaca surah Al-Fatihah, baca ayat kursi atau surah Al-Kafirun atau surah-surah lain. Untuk rakaat pertama ni, bila kamu dah baca Al-Fatihah, lepas baca Al-Fatihah, bacalah ayat kursi, tak pun surah Al-Kafirun, ataupun kamu boleh baca kedua-dua sekali, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi dan baca surah Al-Kafirun pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kamu nak baca surah-surah yang lain. Dan rakaat kedua selepas membaca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Ikhlas. Okey, surah Al-Kafirun tadi tahu kan macam mana? Qul ya ayyuhal kafirun. Okey, surah Al-Ikhlas ni qul huwallahu ahad. Itulah baca Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas untuk rakaat yang kedua. Okey, solat hajat boleh dilakukan pada bila-bila masa, dan yang afdal dilakukan pada sepertiga akhir malam, lebih kurang jam 2 pagi. Itu yang dia bagi masa yang afdal lah. Maksudnya kalau kamu nak buat waktu lain pun boleh. Biasanya orang suka buat macam lepas solat maghrib ke kan, lepas solat isyak ke. Itu biasanya adat kita lah, orang Melayu suka buat. Mesti buat mesti lepas solat maghrib, macam tu. Kalau kamu nak buat pagi pun boleh, lepas kamu sembahyang sunat duha, kamu terus buat solat sunat hajat pun boleh, tak ada masalah. Sebablah dia kata kat sini kan, boleh dilakukan pada bila-bila masa. Okey, seterusnya. Okey, hikmah solat hajat. Yang pertama, dikasihi Allah dan Rasul, mendapat pahala, hajat dimakbulkan Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah makbulkan apa yang kita hajatkan. Okey, seterusnya kita akan termasuk kepada kaifiah solat sunat hajat. Apa itu kaifiah? Iaitu cara-cara pelaksanaan, bagaimana tata cara solat sunat hajat. Okey, kita tengok pada niat dulu. Macam mana lafaz niat solat sunat hajat? Kamu nak lakukan solat sunat hajat, mestilah, ataupun kamu nak buat solat macam mana pun mesti kena ada niat. Okey, ini niatnya.
usalli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Macam itulah, ini adalah niat untuk kamu memulakan solat sunat hajat. Solat sunat hajat sebanyak 2 rakaat. Okey, untuk rakaat yang pertama, pada rakaat pertama, okey, lepas dah baca niat, macam biasalah lepas baca niat, takbiratul ihram. Selepas tu membaca surah Al-Fatihah dan ayat kursi atau surah Al-Kafirun atau surah-surah yang lain. Samalah macam tadi yang dah diterangkan. Lepas tu macam biasalah, macam kamu solat, lepas dah baca ni, rukuk, lepas tu i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Macam biasalah, macam solat kamu macam biasalah solatnya kan. Inilah perbuatan dalam solat, macam seperti mana kamu buat solat sunat fardu pun. Macam itulah kebiasaannya. Okey, seterusnya dah rakaat pertama, dah selepas sujud tadi, sampai sujud, lepas sujud kamu bangun kan. Bangun untuk rakaat yang kedua. Pada rakaat kedua, sambung lagi baca surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas atau surah-surah lain. Okey, tak ada masalah. Seterusnya macam biasa, teruskan perbuatan tu hinggalah salam. Lepas baca ni, baca rukuk, perbuatannya rukuk, rukuk i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, lepas tu terus duduk tahiyat akhir dan membaca tahiyat akhir, kemudian salam. Habis. Macam itulah. Sampai dah habis ni, habislah kamu solat 2 rakaat untuk solat sunat hajat. Habis tu kamu bolehlah memohon doa memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita tengok ni, ini doa yang dibagilah macam mana caranya kamu nak doa. Okey, tak apa, kita baca dulu doa yang dibagi dalam buku teks ni dulu ya. Okey, doa solat sunat hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Lepas tu kamu boleh nyatakan hajat kamu, apa yang kamu minta, apa yang kamu hajatkan. Kamu nak tu ke kamu nak ni, apa yang kamu hajatkan lah, apa yang kamu teringin nak hajatkan kepada Allah. Lepas tu terus akhiri dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Macam biasalah ni doa ni. Yang mula ni pembukaan, tengah-tengahnya kamu nyatakan hajat, lepas tu habiskan dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad ni. Biasalah itu dalam doa. Kalau kamu tak hafal sebiji macam ni pun tak apa. Kamu boleh terus baca pembukaan sikit, Bismillahirrahmanirrahim, terus nyatakan hajat pun boleh. Tak semestinya kamu nak cakap hajat tu mesti dalam bahasa Arab, tak. Kamu boleh cakap dalam bahasa Melayu lah, bahasa yang kamu boleh cakap. Kalau kamu pandai bahasa Cina, cakap bahasa Cina pun tak apa. Bahasa Keling pun boleh. Kalau kamu lebih fasih cakap bahasa Jawa, cakaplah Jawa. Banjar pun boleh, tak ada masalah. Semua bahasa yang kamu boleh cakap, kamu boleh hajatkan. Kamu nak cakap macam dalam bahasa apa pun, Allah akan faham. Kerana sebuah ciptaan apa yang kat di dunia ni adalah atas kuasa Allah. Okey, boleh faham ya? Okey, seterusnya yang terakhir, amalkan. Mendirikan solat sunat hajat untuk memohon kecemerlangan di dunia dan di
akhirat. Okey. Dan kita boleh amalkan solat sunat hajat ni dan untuk memohon kecemerlangan di dunia dan akhirat. Kita mohonlah untuk apa-apa untuk diri kita ataupun kita boleh memohon untuk orang lain. Memohon untuk kesejahteraan orang lain, kita memohon untuk kecemerlangan di dunia dan akhirat. Itulah kita boleh mohon apa sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sampai situ sahaja tentang solat sunat hajat. Okey, ustaz ada nak tambah sikitlah tentang solat sunat hajat. Kamu boleh juga sebab ada juga orang yang melakukan solat sunat hajat, dia menyatakan hajatnya pada sujud terakhir sebelum tahiyat akhir. Faham ya? Okey, rakaat pertama, lepas tu rakaat kedua. Pada rakaat kedua, pada sujud yang last kali, sebelum kamu bangun untuk tahiyat akhir, dalam sujud tu kamu boleh menyatakan hajat kamu, apa yang kamu nak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan cakap melalui mulut. Kalau kamu cakap melalui mulut, batallah solat tu. Boleh faham ya? Perbuatan tu juga boleh kamu lakukan pada solat fardu. Kamu solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kan? Solat 5 waktu kan? Dalam setiap solat 5 waktu tu, kamu boleh juga lakukan pada setiap sujud yang terakhir. Pada sujud terakhir tu, sujudlah lama sikit. Mintalah mohonnya kepada Allah. Mudah-mudahan setiap kali kamu memohon, kamu minta, setiap kali sujud, insya-Allah Allah akan makbulkan, insya-Allah. Okey, cukup setakat itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan solat sunat hajat. Harap semuanya boleh faham apa yang ustaz terangkan dan cubalah amalkan atau cubalah buat, insya-Allah tak ada masalah. Contohnya kamu nak solat sunat hajat, mudah-mudahan Allah hilangkan wabak COVID-19 ni atas muka bumi ni. Itu pun boleh, itu adalah salah satu kita boleh buat solat sunat hajat. Okey, itu ya. Okey, cukup setakat itu sahaja penyampaian ustaz berkenaan dengan solat sunat hajat pada hari ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.